Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Amira binti Azhar. Saya dari SK Felda Lui Muda. Tajuk inovasi saya ialah Inovasi Platform Digital CLY, Canva, Live Worksheet dan YouTube dapat meningkatkan minat belajar murid-murid pemulihan khas waktu PDPR. Inovasi saya dibina berdasarkan beberapa masalah yang telah saya hadapi dan tujuannya adalah untuk memudahkan antara dua pihak, iaitu antara pihak saya dan juga pihak murid. Sebelum terbinanya inovasi ini, saya menghadapi beberapa masalah. Antaranya adalah dari segi aspek masa, jarak, kos dan juga penghantaran dan penyemakan modul. Kesemua masalah ini telah mencetus idea saya untuk menjadikan satu sesi pembelajaran yang berkesan secara interaktif walaupun belajar secara offline, iaitu di luar talian. Terdapat 5 objektif inovasi saya, iaitu yang pertama adalah untuk menggalakkan penglibatan murid secara aktif sewaktu PDPR. Yang kedua adalah untuk meningkatkan prestasi murid-murid pemulihan khas sewaktu PDPR. Yang ketiga pula, untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Yang keempat, untuk mempelbagaikan bahan bantu mengajar sedia ada. Dan yang kelima, untuk memudahkan PBD dilaksanakan secara tersusun. Keberkesanan bahan inovasi ini saya dapat lihat apabila setiap murid dapat menghantar latihan dalam masa yang ditetapkan dan kehadiran murid ke dalam sesi PDPR itu berjalan apabila dia menghantar latihan untuk disemak. Dan murid dapat melihat sendiri skor markah dia apabila dia telah menghantar latihan tersebut. Jadi ibu bapa atau wan yang berada di sisi murid ketika itu boleh melihat sendiri pencapaian murid secara tidak langsung. Kalau sebelum ni ibu bapa perlu menghantar gambar ke WhatsApp guru secara peribadi dan menunggu guru untuk menyemak. Kemudian seminggu selepas tu guru perlu ke sekolah pula untuk menyemak secara menggunakan pen. Jadi isu-isu ini dapat ditangani. Untuk perkhidmatan kos, sebelum ini saya menggunakan duit saya sendiri untuk menyediakan bahan-bahan kepada setiap murid. Jadi satu modul bukannya sehelai dua. Kadang-kadang berpuluh muka surat. Jadi saya akan buat secara berkala. Seminggu saya akan hantar dan kutip untuk bagi semakan. Kalau sebelum ini saya ada masalah dari segi melihat latihan murid, kemudian nak melihat ujian lisan murid lagi, semua tu tak dapat dilaksanakan. Tapi apabila terbinanya inovasi ini, saya tidak perlu pergi ke sekolah, hanya memantau dari rumah dan menerima sahaja keputusan murid. Saya boleh memantau cara murid membaca, cara murid menjawab soalan. Sebabnya soalan yang saya edarkan diberi peruntukan masa. Sekiranya terlalu lama, kemungkinan murid menghadapi masalah untuk menjawab. Di situ kita boleh menilai kemampuan murid secara individu. Malahan, melalui inovasi ini juga, ibu bapa banyak memberikan respon yang positif kerana tidak mengganggu waktu mereka bekerja. Kebanyakan ibu-ibu bekerja, jadi mereka tidak ada dengan anak setiap masa. Selalunya anak-anak murid saya akan beri respon latihan selepas pada jam 12 tengah hari. Dan saya juga akan menerima respon hingga lewat malam. Tapi
tidak menjadi masalah kerana markah-markah murid ini akan masuk ke dalam email. Jadi saya akan beri respon pada esok hari ataupun secara menyeluruh apabila setelah berlangsung PDPR selama seminggu. Selepas pelaksanaan inovasi ini, guru telah dapat melaksanakan PBD secara tersusun. Kemudian guru juga dapat mengesan markah murid. Jadi bagi saya, sekiranya murid itu dapat markah yang baik, bermakna dia memahami apa yang telah diajarkan. Selain pada itu, murid juga menunjukkan sikap yang proaktif serta bersemangat untuk belajar walaupun secara offline. Dan ini dapat saya simpulkan apabila saya melihat perkembangan setiap murid itu ada perubahan yang lebih baik dan baik dari semasa ke semasa. Bal, BID, baldi. BAL, bal. DID, baldi. BOM, bom, BA, ba, bom, ba. BOM, bom. BA, ba, bom, ba. Nak cari baldi kena eja dulu. Okey. BOM, bom. BA, ba, bomba. Okey, mana gambar bomba kat sini? Ni. Okey, gariskan. Buat sini. Okey. Okey. Bawah dia. Sebagai menghargai kesungguhan mereka belajar dan mengikuti kelas PDPR saya telah sediakan sijil penghargaan bagi menaikkan semangat mereka untuk terus belajar dalam kelas saya sendiri. Aplikasi Canva hanya perlu dimuat naik dari Play Store sekiranya guru menggunakan telefon bimbit. Tapi sekiranya menggunakan komputer riba, cikgu hanya perlu menggunakan pautan Google dan menaik canva.com dan buka akaun secara percuma. Dan mengapa saya memilih Canva? Kerana Canva telah menyediakan banyak template yang menarik, berwarna-warni serta gambar-gambar, emoji yang telah disediakan pun cukup menarik. Tak perlu lagi saya nak guna gambar daripada luar untuk mengisi gambar-gambar dalam latihan ataupun PowerPoint yang saya bina. Bagi Live Worksheet merupakan satu platform di mana guru menyediakan latihan dan disimpan di dalam akaun Live Worksheet. Dalam akaun Live Worksheet ini juga, guru telah menyediakan satu latihan berbentuk interaktif di mana apabila murid menggunakan bahan tersebut secara tidak langsung, dia akan terus boleh melihat markahnya sendiri, terpampang 10/10 ke 5/10, dan dia juga akan tahu di mana kesalahan dia sendiri. Hal ini memudahkan guru juga melihat di mana kesalahan murid dan juga memudahkan murid mengetahui kesalahannya secara tidak langsung. Seterusnya, YouTube. YouTube merupakan satu platform saya menyimpan bahan video itu di mana dalam masa yang sama untuk memudahkan pencarian anak murid saya sendiri untuk mencari serta dapat digunakan oleh guru-guru lain. Dalam YouTube juga, di bawah setiap video saya telah lampirkan bahan latihan untuk kegunaan murid-murid lain atau guru-guru lain setelah menonton video. Video yang saya bina tidak terlalu panjang, berdurasi bawah 5 minit
menggunakan 10 perkataan bagi satu sesi PDP. Jadi mudahlah untuk murid belajar, ingat dan faham. Setakat ini terdapat banyak komen positif yang saya terima dari semua pihak, tidak kiralah daripada guru maupun daripada ibu bapa. Semuanya memberi komen yang positif mengenai semua video yang telah saya binakan. Ketiga-tiga ke aplikasi ini telah saya gabungkan dan persingkatan bagi setiap aplikasi, iaitu C, Canva, L, Live Worksheet dan Y, YouTube. Maka terhasillah inovasi ini. Kos bahan inovasi saya bernilai RM SIFA, iaitu SIFA Ringgit Malaysia. Ketiga-tiga aplikasi hanya perlu menggunakan sumber internet untuk saya bina bahan. Contohnya, Canva saya guna untuk buat PowerPoint yang menarik dan juga latihan yang menarik. Selepas dah siap PowerPoint dan juga latihan, saya boleh terus download daripada aplikasi Canva, dan untuk bahan PowerPoint tu tadi, setelah rekodkan suara, saya masukkan ke dalam platform YouTube. Bagi latihan pula, setelah siap di-download, saya akan simpankannya di dalam Live Worksheet. Jadi, tidak perlukan wang. Jimat. Inovasi ini kalau dilihat dari aspek murid, meliputi mata pelajaran pemulihan, iaitu bahasa Melayu dan matematik. Yang kedua, bahan ini juga boleh digunakan untuk murid-murid bagi prasekolah dan murid tahap 1. Yang ketiga, bahan-bahan ini juga boleh digunakan pakai untuk guru-guru yang mengajar pendidikan khas bagi kategori murid bermasalah pembelajaran. Bagi video pengajaran, saya sebar luaskan dengan menggunakan pautan yang terdapat pada platform YouTube. Selain daripada itu, saya juga telah menyebarkan link-link atau pautan pada setiap video yang telah saya bina kepada beberapa grup yang terdapat di Facebook, seperti Guru Pemulihan Khas 1 Malaysia, Bahan Pemulihan Khas 1 Malaysia, Bahan Bacaan Prasekolah, Grup Bahan Bacaan Prasekolah UTM dan lain-lain. Latihan-latihan yang saya buat menggunakan aplikasi Canva pula, saya telah jadikan bahan itu tidak privacy. Jadi saya kongsikan untuk kegunaan ramai dengan menggunakan platform Live Worksheet.